Anak-anak muda ini dia suka pemimpin yang agak terbuka jika mereka ingin mengkritik, memberi pendapat. Kita kena raihkan perbezaan tersebut. Tidak seperti generasi seperti kita. Itulah sebabnya kaedah kita untuk mendekati mereka berbeza. Kalaupun kita terlibat dalam grup yang dimana ramai mereka, maka sudah tentu mereka ingin melihat parti kita ini adalah parti yang dinamik, parti yang masa hadapan. Kita kena yakinkan mereka, parti ini parti yang mempunyai satu pasukan. It's a team. Satu pasukan yang boleh membela negara kita. Kita lihat pihak lawan, bagaimana mereka tidak ada pasukan pun, gaduh antara mereka. Kadang-kala kalau kita punya pendekatan dengan anak muda ini, kita tidak perlu terangkan dulu kebaikan parti kita. Kita akan terang dulu kelemahan parti lawan kita, biar mereka melihat kekurangan di pihak lawan. Apabila mereka melihat kelemahan di parti lawan dan mereka melihat kebaikan parti kita, kadang-kala pendekatan kita terangkan dulu kebaikan kita. Parti ini membela bangsa, agama, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang mereka paham, tetapi mereka ingin melihat perspektif yang lain. Itulah sebabnya kita kena tentukan mereka melihat dulu bagaimana pihak lawan kita. Pihak lawan tidak ada pasukannya. Kita tidak tahu pun siapa bakal Perdana Menterinya, siapa bakal timbalan Perdana Menterinya, mana shadow kabinet bayangannya. Mereka tidak ada. Yang kita tahu pemangkang itu diketuai oleh DAP. Sebab dalam Malaysia Allah masih katakan hanya dua parti utama, satu UMNO, satu DAP. BN adalah parti yang diketuai oleh UMNO, parti lawan adalah diketuai oleh parti DAP. Itu realitinya. So, rakyat kita masyarakat Melayu kena pilih antara DAP dengan UMNO. Pasti mereka maukan UMNO. Itu kita kena jelaskan kepada anak-anak muda kita, hanya parti ini yang menyelamatkan, dan banyak program untuk mereka. Kita buat railway station, rangkaian railway, kereta api. Apa tujuannya? Peluang ekonomi untuk rakyat, peluang pekerjaan untuk rakyat, semuanya untuk rakyat Malaysia, untuk generasi kita. Diwujudkan TN50, tujuannya masa hadapan kita. Kita berjuang untuk masa hadapan. Daripada kali ini kita tidak paksa pandangan kita. Kita dengar anak-anak muda, bagaimana mereka melihat masa hadapan negara ini 30 tahun akan datang selepas 2020. Mereka tentukan, dan kerajaan berasaskan pandangan mereka, merumuskan satu dasar untuk anak-anak muda kita. So, kita kerajaan yang mempunyai program dasar, mereka tidak ada. Kita laksanakan dasarnya, mereka tidak laksanakan. Jelas kalau kita bandingkan antara kita dengan mereka, jauh sangat kebaikan ada pada kita daripada mereka. So, pendekatan anak muda ini berbeza sedikit, tidak sama dengan generasi yang lalu. Karena generasi GZ ini dia bergantung kepada maklumat yang terkini, dan maklumat terkini ini kita kena jawab dengan secepatnya, tidak seperti dahulu lagi. Ancaman ketiga ialah perpecahan antara kita. Kita dalam parti ini pengalaman kita di Sabah, di mana penting bagi kita bersatu padu. Siapa pemimpin parti yang pilih, tetapi yang penting adalah organisasi kita, parti kita. Parti ini tidak bergantung kepada mana-mana individu. Pemimpin datang dan pergi, tetapi organisasi itu mesti dikekalkan. Dan yang boleh kekal karena parti ini ada perjuangan, parti yang berideologi. Jelas ideologi ini ialah mempertahankan perlembagaan, mempertahankan social contract. Musuh kita adalah konsep Malaysia. Itu adalah musuh kita, karena mereka mempersoalkan asas kepada penubuhan negara kita. So, kita bersatu kena organisasi parti. Individu kebetulan jadi presiden, timbalan presiden, naik presiden. Hari ini kebetulan saya menjadi bendahari, Datuk Jo sebagai Menteri Kewangan 2. Kita hanya individu dalam parti. Yang kita pertahankan adalah parti, dan kita kena bersatu karena parti. Dan kalau kita bersatu dalam parti, antara penting yang harus ada pada kita, tidak ada apa yang dipanggil istilahnya adalah sub leader. Dalam parti hanya satu ketua kita, yaitu presiden kita. Hanya satu timbalan kita, yaitu timbalan presiden kita. Itu prinsip kita berorganisasi. Dahulu apa yang berlaku ialah parti itu terlibat dalam beberapa tim.
terlalu banyak sub leaders, akhirnya parti itu tidak kuat. Yang harus kita tentukan kalau parti ini bersatu padu, ia kena ada perjuangan. Dan perjuangan itu adalah politik yang berideologi. Politik yang tidak berideologi tidak akan sampai ke mana. Ini sejarah telah membuktikan. Negara China sekarang ini boleh bertahan walaupun dia telah buka sistem ekonominya, tapi dari segi parti dia pertahankan sistem berideologinya. So parti yang hanya boleh bertahan adalah parti yang berideologi. DAP dia bertahan kerana partinya untuk Malaysia. Dia mempunyai satu perjuangan untuk melawan kepada perjuangan kita. Jadi kita sebagai parti UMNO harus menentukan kita bersatu padu. Itu ancaman ketiga. Ancaman keempat pada saya ialah Dr. Mahathir. Pada saya, kerana kalau kita lihat sejarah politik ya, pada tahun 1999 UMNO hilang 24% kursi, 24%, jatuh 22 kursi dari 93 kursi dalam tahun 1995. Pilihan raya umum tahun 2004 apabila Mahathir bersarah, UMNO secara mendadak menang 53%. Kursi melonjak dari 71 kursi dalam PRU 1999 kepada 109 kursi. Ini adalah pencapaian terbaik UMNO dan BN. PRU 2008 apabila Mahathir menyerang Pak La, UMNO menjadi lemah dan hilang 38% kursi, dan BN hilang kemenangan 2/3 majority. PRU 2013 di mana Datuk Seri Najib apabila Mahathir diam dan tidak kacau politik, UMNO menang 9 tambahan kursi sekaligus menguatkan kedudukan UMNO. Jelas berdasarkan angka-angka yang saya sebutkan, Datuk Seri Tun Dr. Mahathir ini salah satu fakta yang menjadi cabaran ancaman kepada UMNO. Pada mulanya beliau, kita lihat sejarah politiknya, dulu dia kata dia tidak bersetuju dengan Datuk Seri Najib. Akhirnya apa berlaku sekarang ini, dia keluar daripada UMNO, bersekongkol dengan DAP. DAP yang menentang asas penubuhan UMNO, social contract yang telah kita putuskan waktu kita merdeka dahulu. Dan pada saya, mana-mana pihak yang telah bersekongkol dengan mempersoalkan asas penubuhan negara ini adalah musuh politik kita. Itulah sebabnya kita kena hati-hati. Apapun mereka katakan, sama ada di ceramah, temu bual, matlamat mereka satu, menghancurkan parti kita. Maka kita harus bangkit untuk menentukan agar kita tidak terpengaruh, rakyat kita tidak pengaruh, dijelaskan kepada rakyat ahli-ahli parti tentang 4 ancaman ini. Kita harus sama-sama hadapi, yaitu pertama fitnah, kedua generasi anak muda kita kena dekati, ketiga ialah perpecahan, keempat adalah Dr. Mahathir. Ini kita harus hadapi cabaran-cabaran ini untuk menentukan UMNO sebagai parti yang terus bertambah kuat dan insya Allah mendapat kemenangan yang besar dalam pilihan umum yang akan datang. Rumusannya pada saya ialah UMNO mestilah sehat dan segar. UMNO mestilah parti yang trendy. UMNO yang mempunyai perjuangan dan sanggup untuk memberi politik hikmat. Politik bukan sekadar retorik, tapi politik yang memahami hati rakyat, yang memahami bahwa rakyat itu perlu diperjuangkan. Rakyat itu harapannya begitu tinggi sekali. Rakyat ingin pastikan agar parti UMNO ini parti yang memahami kehendak mereka, cita rasa mereka. Untuk memenangi hati rakyat ini, kita tidak ada pilihan, kita kena bersemuka dengan mereka. Kadang-kala melalui gazet kita tidak boleh memenangi hati mereka, tetapi kita kena bersemuka dengan mereka. Itulah sebabnya penerangan ini harus memainkan peranan yang penting. Saya beritahu tadi Tan Sri Anwar, sekarang ini convention semua bahagian. Mungkin tahun ke depan kita akan gunakan melalui zon, convention ketua-ketua penerangan cawangan. Kita bukan sekadar gerakkan di peringkat bahagian, tapi juga di peringkat cawangan. Kita mau di cawangan itu bukan hanya ketua cawangan bergerak, bukan hanya setiap cawangan bergerak, penerangan itu juga harus bergerak di peringkat cawangan.
Kita kena bangkitkan semangat mereka. UMNO ini kuat, dia tidak ada masalahnya. Masalah UMNO sekarang ini hanya soal persepsi, dan persepsi ini melalui media sosial semata-mata. Tengok pelera kecil, Sungai Besar, Kuala Kangsar, apa yang berlaku? Kita menang besar. Rakyat bawahan bersama kita. Yang penting kita jelaskan, kita bantu rakyat. Kita mengamalkan politik hikmat, service politics. Politik bukan lagi sekadar hanya memberi keyakinan kepada mereka, tapi politik yang memahami kehendak mereka, mendekati mereka. Kalau ada kekeliruan, jelaskan kepada mereka. Akhirnya kalau mereka tidak bersetuju, mungkin dengan pendekatannya, tetapi mereka tetap bersama UMNO, bersama BN. Karena hanya parti inilah yang boleh membela masa hadapan mereka. Hanya parti inilah, parti masa hadapan yang menjamin masa depan masyarakat Melayu dan Bumi Putra di negara kita Malaysia ini. Tuan-tuan sekalian, saya membawa perkara ini karena pada saya yang penting pada kita adalah kita harus melihat masa hadapan. Pilihan raya masa datang adalah pilihan raya yang penting pada kita. Dan kata Tan Sri Anwar, lawanan politik kita sudah berbeza daripada dahulu. Itu biasa. UMNO telah melalui sejarah politiknya agak berliku. Kita dapat menangani semua masalah ini, mendepani semua masalah ini karena kekuatan kita, kepahaman kita tentang perjuangan. Itulah sebabnya awal-awal saya katakan tadi, kita jangan lupa asas perjuangan kita. Itu pegangan kita. Ideologi bermaksud pegangan politik kita. Pembangunan adalah tanggung jawab kita sebagai sebuah parti pemerintah. Dasar yang kita rumuskan mengambil kira perjuangan parti kita. Mungkin ada belum lagi dapat diselesaikan. Mungkin ada lagi idea-idea baru yang perlu kita utarakan. Itu hak kita untuk berbuat demikian. Perhimpunan Agung UMNO setiap tahun adalah peluang bagi kita untuk mengemukakan pandangan pendapat kita. Tetapi yang penting pada kita, jangan memberi kesempatan kepada parti lawan untuk melihat ada sedikit beruang perpecahan antara kita. Perbezaan adalah perkara biasa, tapi yang penting ialah kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus pastikan ialah kita punya sasaran adalah tepat. Kalau kita tembak mesti kena. Dan sasaran kita di mana ya? Pertama, di mana kekuatan kita. Kekuatan kita adalah masyarakat luar bandar, suburban, kawasan-kawasan di pinggir bandar. Ini kekuatan kita. Kita harus pastikan mesej kita sampai kepada sasaran-sasaran kita. Kita juga harus menentukan agar isu-isu yang kita utarakan, isu-isu selari dengan pandangan pendapat rakyat. Kita harus menjadi parti yang popular. Parti yang popular hanya boleh wujud jika parti itu parti yang dinamik. Parti yang dinamik itu adalah parti yang mengambil cita rasa rakyat yang di bawah. Memang kita hadapi permasalahan ekonomi dunia. Suka tidak suka, itu masalah ekonomi dunia. Terus Dr. Jo akan terangkan. Tetapi masalah tidak boleh kita biarkan. Kita berusaha mencari jalan agar kita terbelah daripada masalah-masalah ekonomi yang kita hadapi. Kita lihat Perdana Menteri Datuk Seri Najib berusaha bersungguh-sungguh. Seorang pemimpin presiden kita bersama timbalan presiden berusaha bersungguh-sungguh untuk menguatkan parti kita. Bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka faham bahawa tanpa parti UMNO ini masa depan kita terumbang-ambing. Kerana musuh-musuh kita bersiap sedia untuk mengamalkan satu cara politik yang bertentangan dengan asas penubuhan negara Malaysia. Mereka mengamalkan satu pendekatan politik yang mensamaratakan rakyat tanpa kira agama dan juga bangsanya. Pada saya, kita harus lawan habis-habisan mereka berfahaman sedemikian. Karena kita menyertai parti politik ini, kita punya matlamat yang tertentu. Dan perjuangan kita ialah seperti yang telah kita katakan tadi, untuk membela bangsa, agama dan negara kita. Dan perjuangan ini harus kita teruskan. Generasi muda harus diberi kepahaman tentang perjuangan ini. Dan kita tidak boleh jemu ya. Tidak boleh jemu dalam perjuangan ini. Kita kena pastikan kita juga rasa seronok dalam perjuangan ini. Kita kena yakin kita mendapat kemenangan besar dalam pilihan umum yang akan kelak. InsyaAllah datanya jelas. Saya mempunyai data yang cukup, tetapi pada saya insyaAllah saya akan kongsi dengan
dengan Tan Sri Anwar. Saya telah membuat kajian 222 kursi ini, satu persatu saya kaji sehingga daerah mengundi. Tren pengundian sejak merdeka, saya bukan main kajiannya pilihan raya 1998. Sejak merdeka saya kaji tren pengundian, sama ada UMNO itu ada kekuatan ataupun tidak. Jelas sekali dia tidak ada masalah yang besar. Dan saya juga mengkaji di mana setiap negeri, di mana problem kawasannya, tengok apa masalahnya. Karena pada saya kita kena ada strategic mind. Dalam kita berpolitik kita akan ada pemikiran yang strategik. Kalau kita hanya serenok sendiri dalam grup kita, dengar berita dari grup sebelah, we are in trouble, kita akan ada masalah. Karena yang mengundi itu bukan 3.000 orang ya. Kita ada 15 juta pengundi. Ahli UMNO lebih 1 juta. Kita harus pastikan, kita cari di mana mereka itu. Di situ setiap hari mungkin mereka ada seorang nelayan, seorang petani, seorang pekerja biasa. Mungkin taxi driver, lorry driver, bekerja di warung-warung, berniaga sendiri. Di situ kekuatan mereka. Mereka memerlukan pembelaan. Mereka memerlukan satu parti yang memahami kehendak mereka. UMNO harus balik ke situ ya. UMNO harus menjadi parti inklusif. Berarti UMNO itu bukan sekadar parti untuk administrasi tertinggi, bukan hanya parti untuk perwakilan, bukan hanya parti untuk pemerhati. UMNO itu adalah parti untuk rakyat Malaysia biasa, rakyat yang dahagakan pembelaan, dahagakan pembangunan, setiap hari bekerja bersungguh-sungguh untuk mengatasi masalah mereka, untuk menampung persekolahan anak-anak mereka, untuk menentukan anak mereka boleh mendapat pendidikan yang terbaik, untuk menentukan setiap hari itu ada simpanannya untuk masa hadapan. Ini adalah perjuangan kita. Itulah tuntutan kemerdekaan. Kalau ini bukan perjuangan, saya tidak paham apa itu perjuangan. Pada saya, itulah yang menguatkan saya sebagai seorang politik. Sejarah politik saya sama juga, turun naik. Tetapi saya terus berjuang. Karena pada saya, tanpa mereka ini siapalah kita. Setiap hari mengundi mereka keluar beramai-ramai untuk menentukan mereka akan memilih Dacing Barisan Nasional. Apakah kita lupa perjuangan mereka? Apakah kita lupa kehendak mereka? Mereka hanya mau pembelaan. So kita di semua peringkat, cawangan, bahagian, pemimpin atas jangan lupa tentang mereka ini. Disitulah majoritinya. Kadang-kadang mereka hanya berdiam, tetapi mereka memerhati. Kita kadang yakinkan mereka, parti UMNO ini parti mereka. Inilah parti yang mampu membela mereka. Inilah parti yang mampu mempertahankan social contract ini. Inilah parti harapan masa hadapan kita. Hanya parti ini yang mampu untuk memperjuangkan masyarakat Melayu dan Bumi Putra. Karena Anda terbukti sejarah dalam dunia, seperti yang saya katakan, hanya 3 parti yang bertahan sebagai parti pemerintah. Dan UMNO adalah salah satu partinya. Dan insya Allah jika ini perjuangan kita dan kita tidak lari daripada perjuangan asal, UMNO terus relevan, dan insya Allah kita tidak ada masalah besar untuk mendapat kemenangan besar dalam pilihan umum yang akan datang. Bekerja sungguh-sungguh, insya Allah kemenangan itu pasti bersama kita. Itulah harapan saya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Convention Penerangan Media 2016. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.